InsyaAllah kita mula dengan Ummul Quran Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستهديه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله Qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli rabbi zidni ilman amma ba'd. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, pertama kita syukur pada Allah Subhanahu wa taala di hari yang penuh dengan barakah, Yaumul Jumaah, iaitu hari Jumaat penghulu kepada segala hari. Kita diberikan kesempatan untuk bersama-sama pada petang ini dalam satu pertemuan kita, insya-Allah, untuk kita melihat beberapa perkara berkenaan dengan ad-din. Jadi insya-Allah pada petang ini marilah sama-sama kita melihat satu ayat Allah Subhanahu wa taala yang surah Al-A'raf dan ayat 137 sebagai mukadimah, insya-Allah. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم وأورثنا القوم الذين كانوا يستضعفون مشارق الأرض ومغاربها التي باركنا فيها وتمت كلمة ربك الحسنى على بني إسرائيل بما صبروا وَدَمَّرْنَا مَا كَانَ يَصْنَعُ فِرْعَوْنُ وَقَوْمُهُ وَمَا كَانُوا يَعْرِشُونَ. Sadaqallahul azim. Ini surah Al-A'raf ayat 137. وَأَوْرَثْنَا الْقَوْمَ الَّذِينَ كَانُوا يَسْتَضْعَفُونَ مَشَارِقَ الْأَرْضِ وَمَغَارِبَهَا الَّتِي بَارَكْنَا فِيهَا. Dan kami wariskan, وَأَوْرَثْنَا, dan kami wariskan kepada kaum, iaitu kaum Bani Israel, yang telah tertindas itu akan daerah-daerah timur bumi, iaitu di Palestin, dan daerah-daerah baratnya yang telah kami melimpahkan barakah padanya, dan telah sempurnalah kalimah Allah, janji Allah yang baik kepada kaum Bani Israel kerana kesabaran mereka, bima sabaru. Dan kami telah menghancurkan apa yang telah dibuat oleh Fir'aun dan kaumnya, dan apa yang mereka telah dirikan, iaitu bangunan-bangunan yang tinggi. Wa ma kanu ya'rishun. Jadi sinilah kita lihat, sadaqallahul azim, Allah menggambarkan tentang golongan-golongan Bani Israel yang dulunya lemah, yang berlemah, dan mereka telah dizalimi oleh pihak Fir'aun, iaitu pihak yang melampau batas. Dan mereka telah dihancurkan, dibuat macam-macam lah. Kemudian Allah SWT telah mewariskan kepada mereka daerah-daerah yang di sebelah barat, iaitu daerah-daerah yang kita katakan sebagai Palestin, di timur, iaitu Palestin. Dan kemudian Allah memberikan kepada mereka kemenangan. Jadi di sini Allah menggambarkan kepada kita tentang apa yang pernah berlaku sebelum ini, iaitu di mana pada masa itu Bani Israel telah dikejar, dihancurkan dengan kekuatan-kekuatan Fir'aun yang merupakan taghut, syaitan pada masa itu. Dan inilah yang sedang berlaku pada hari ini, tetapi kali ini dilakukan ke atas orang Arab di Palestin, orang Islam ataupun orang Arab lah. Jadi kita melihat di sini bagaimana Allah SWT telah menunjukkan kepada kita contoh-contoh yang terdahulu yang berlaku, dan juga bagaimana Allah SWT telah menjadikan orang-orang yang ganas, yang jahat, yang kita kata penuh dengan kekejaman itu berada dalam keadaan yang kalah,
Jadi sebab itulah kita pada petang ini, marilah sama-sama kita merasakan bahawa sesungguhnya apa yang sedang berlaku hari ini yang semakin teruk lah. Kita tengok hari ini setelah pihak Israel menyuruh pihak orang Arab Palestin, orang Palestin daripada utara turun ke selatan. Dia bomnya utara, habis, hancur. Kemudian sekarang ni selatan pula, dia bomnya selatan, habis kan. Kemudian sekarang ni masuk ke Rafah. Rafah ni sempadan antara Palestin dan Mesir. Dia ada Rafah yang bahagian Palestin sikit, Rafah yang bahagian Mesir sebahagian. Jadi kita lihat Rafah pun sekarang sedang dibom, diletupkan. Jadi apa yang kita nampak pada hari ini, bagaimana sesungguhnya mereka mahu menghancurkan semua, seluruh apa yang ada pada di Gaza tu mereka nak hancurkan. Bukanlah mereka nak kita kata macam berdamai ke, ceasefire ke, macam mana yang digambarkan oleh Netanyahu. Netanyahu cakap, dia kata kalau nak ceasefire boleh ceasefire, tapi kena ikut dia punya kehendak, term dia lah, yang macam tu. Jadi apa yang bukan sebagai mukadimah, saya mengajak diri kita sama-sama merasakan satu perkara, bahawa sesungguhnya sekiranya Allah SWT mengizinkan perkara ini berterusan sehingga akan sampai satu peringkat di mana mungkin maksimum, kita gambarkan maksimum serangan-serangan oleh Yahudi Israel ni, maka pada masa itu dia akan bawa kepada kita. Maknanya tanggungjawab tu akan jatuh kepada orang sekitar. Terutamanya untuk mempertahankan Baitul Maqdis. Ya, sebab itulah kita pada hari ini saya ingin mengajak tuan-tuan perempuan hari ini, kita hidup dalam suasana-suasana yang mana Allah Ta'ala menjadikan kita berada dalam suasana yang penuh dengan materialistik, zaman materials, iaitu kita hari ini hidup dalam keadaan penuh dengan hedonisme. Jadi kalau berhibur tu hiburlah, main bola, konsert, sebagainya kan, main sukan kan. Tetapi ibadah pun nak ada hiburan juga. Jadi maknanya kita sekarang ni ibadah pun kita nak jadikan sebagai satu yang boleh memenuhi tuntutan nafsu juga. Jadi sampai peringkat ibadah pun macam itu. Jadi sampai peringkat kita lihat pergi umrah pun bukanlah pergi umrah sangat, tapi lebih kepada melancong tentunya. Macam pergi ke kota London, macam pergi ke Singapura, pergi ke Thailand, pergi ke Brunei dan mana-mana lah, nak pergi tempat, pergi jalan-jalan ni kan. Jadi sama macam pergi Mekah, sama macam pergi Madinah, umrah tapi sebenarnya melancong. Ini zaman hedonisme, zaman untuk seronok, zaman berada di alam jahiliyah, iaitu kita ni berada dalam keadaan nak seronok je, tak payah fikir masa depan, tak payah fikir dunia, tak payah fikir akhirat. Jadi inilah suasana yang ada pada masa sekarang. Sebab itulah kita melihat sebagaimana dalam keadaan begini, maka kita perlu menghidupkan gerakan ataupun kata-kata satu pergerakan yang bagaimana telah dihidupkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang disebut sebagai gerakan Islam. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, gerakan Islam ni maknanya harakah Islamiyah. Jadi harakah Islamiyah di zaman kita ini, di era masa hari ini, bukanlah sekadar gerakan-gerakan biasa, tetapi sebenarnya gerakan ini yang kita tahulah, kita dengar banyak orang cakap pasal tajdid ni kan. Maka sebenarnya gerakan pembaharuan, gerakan untuk kebangkitan. Ini sebagai disebut harakah tajdidiyah. Harakah tajdidiyah, gerakan untuk mengislah, mentajdid, melaksanakan perubahan, taghyir, pembaharuan. Dan dalam keadaan begini, maka kita kena faham, dia mestilah bermula dengan bagaimana dia Nabi bermula. Bagaimana dia Nabi bermula, iaitu Nabi bermula dengan dakwah. Yang mana dakwah itu membina kekuatan akidah dan iman. Bermula dengan kekuatan akidah dan iman. Dia bukan bermula daripada kekuatan-kekuatan yang lain. Sebab itulah kita lihat pada hari ini, lahirlah mereka yang sekarang ini kita sudah melihat mujaddid. Para mujaddid maknanya mereka yang mahu mentajdidkan atau memperbaharukan, meningkatkan, membangkitkan semula Islam.
Sekarang dah mula. Kita boleh nampaklah adanya mujadid di dalam umat ini. Yang mana banyak di kalangan kita ini yang disebut sebagai orang yang mahu memperjuangkan Islam tadi, membangkitkan Islam tadi, yang mungkin istilahnya disebut sebagai mujadid sesuai dengan hadis Nabi, itu mereka yang akan mentajdidkan agama, man yujaddidu laha dinaha. Maka di sini kita lihat hakikat seorang mujadid itu, atau seorang pembaharu, seorang yang akan mentajdidkan, memperbaharui sesuatu itu, maka nombor satu, dia tidak akan berkompromi dengan dasar ataupun dengan kalimah al-haq, kalimah kebenaran. Jadi macam mana kita nak lihat mujadid tu okey tak okey ke kan? Okey tak okey itu tengok dia tidak boleh berkompromi dengan asas, dasar Islam, dasar al-haq, as-sadiqah, kalimah kebenaran yang al-haq itu. Dan dia akan menempatkan kalimah hak itu di tempat yang sebenar. Dia bukan hanya sekadar kata saya nak bangkit Islam, saya nak tajdid Islam, tapi dia masih lagi berkompromi kan, dalam pemikirannya, dalam hatinya, dalam kehidupannya, masih lagi dia boleh berkompromi dengan pemikiran-pemikiran yang berasaskan jahiliah tadi, yang bertentangan dengan Islam. Seperti contohnya kita nak sebut secara umumnya, contoh yang kita tahu tentang kan bagaimana dia nak Islam, tapi Islam yang liberal contohnya. Dia nak kompromikan antara barat dan timur. Ataupun Islam yang macam mana? Islam yang sekular, Islam yang boleh Islam tapi terpisah antara dunia dan akhirat, terpisah antara agama dengan kehidupan, terpisah, sekular kan. Ataupun kan Islam yang mana dia bersifat mungkin kita kata bercampur-campur. Yang ini pun diambil, yang ini pun diambil, yang baik pun diambil, yang buruk pun baik, bercampur-campur. Jadi kita lihat hari ini kan seorang yang ataupun kumpulan yang mengambil satu kefahaman untuk mentajdidkan Islam tadi, dia mestilah mereka yang tidak akan berkompromi dengan benda-benda asas, benda dasar. Dasar ni bermula daripada kefahaman hati, iman, akidah, pembersihan jiwa. Dia mestilah satu gerakan yang menekankan pembersihan jiwa. Jiwa mesti dibersihkan. Dibersihkan daripada apa? Bersihkan daripada syirik. Nanti kita tengok nanti. Bersihkan daripada syirik. Bersihkan daripada perkara-perkara yang kita kata menyesatkan akidah. Kemudian dia merupakan seorang yang ataupun kumpulan yang mementingkan akal. Akal dari sudut apa? Ilmu dan kesedaran. Bukan ilmu saja, kesedaran. Ilmu yang membangkitkan amal. Ilmu yang melahirkan, bukan teori je. Yang ini bid'ah, ini bid'ah, yang ini sahih, ini bid'ah, ini bid'ah, tapi tak buat pun, tak amal pun. Yang dia cakap je. Sebab tu Allah gambarkan bagaimana dia benci orang yang suka cakap kan. Ya ayyuhallazina amanu lima taqulu ma la taf'alun. Kabura maqtan 'indallah an taqulu ma la taf'alun. Wahai orang beriman, mengapakah kamu bercakap apa yang kamu tak buat? Terlalu besarlah kebencian Allah kepada mereka yang bercakap tapi tak buat. Jadi di sini kita lihat seorang yang mujadid itu mereka mempunyai ilmu dan kesedaran, al-wa'yun, al-ilm dan al-wa'yun, iaitu kesedaran yang melahirkan amal, bukan hanya sekadar melahirkan kata-kata, khutbah, kitab, fatwa, tapi tak boleh nak amal. Yang boleh amal berapa kerat je. Jadi ini antara perkara-perkara yang kita kata bagaimana kadang-kadang ilmu ada, tahu, tak betul, tak bagus, tapi kita tak boleh nak buat. Maksudnya ilmu tu tidak membina kesedaran. Al-ilm, ilmu, dia tidak bermanfaat, tidak melahirkan amal. Jadi ilmu mestilah bersama dengan al-wa'yun ataupun al-wa'i, iaitu ilmu yang ada kesedaran. Dan sebab tu kita lihat mujadid di akhir zaman dia akan melihat kepada pembentukan akal. Akal yang hidup dengan kesedaran, bukan sekadar macam itu je. Sebab tu dia satu yang perlu kita faham sungguh-sungguh. Sebab tu kita lihat hari ini 90% ataupun lebih daripada umat Islam pada hari ini, mereka berada dalam keadaan yang tidak seimbang dalam banyak perkara. Terutamanya dalam yang bersangkut paut dengan tasawuf, bersangkut paut dengan kebersihan hati, bersangkut paut dengan kejernihan akidah, kejernihan tauhid, mentauhidkan Allah,
Dia tak sampai kepada suatu yang boleh menjadi dasar dan asas. Ini antara perkara-perkara yang kita nak jadikan sebagai satu panduan pada hari ini untuk kita melihat bagaimana keadaan yang ada pada hari ini. Kita terletak di antara satu keadaan bahawa kita berada satu suasana seorang Islam yang berhajatkan kepada tasawuf, tarikat, disebutlah hakikat dan makrifat, tetapi dia tidak berada dalam suasana-suasana yang real. Real maknanya yang duduk di atas kenyataan. Sehingga dia sebut pasal tasawuf, dia sebut pasal tarikat, dia sebut pasal berkenaan dengan pembersihan hati dan jiwa, tapi dia boleh terima riba, ekonomi kapitalis boleh terima, ekonomi liberal kapitalis boleh terima, ekonomi sosialis dia boleh terima. Dia boleh terima ekonomi sosialis, bukan ekonomi Islam, ekonomi sosialis. Jadi maknanya satu peringkat dia bersih, tetapi dia peringkat yang lain berlakunya campur aduk. Campur aduk. Ada orang pula dia bagus dalam ilmunya, tapi hatinya pula, bila hatinya tidak bersih, maka lahir pula akhlak yang kotor, akhlak yang kotor. Jadi gerakan tajdidiyah ini, harakah tajdidiyah ini, gerakan tajdid ini ialah gerakan yang bersifat komprehensif, bersifat syumul, yang didasarkan oleh hati yang bersih dan diasaskan juga oleh pemikiran yang sedar, pemikiran yang ada ilmu. Dia bukan hanya sekadar buat aja, ikut aja, tetapi dia kena ada ilmu. Begitu juga dia seimbang dengan kehidupan muamalah yang ada. Sebab tu kita lihat hari ini contohnya, apabila kita telah menyatakan bahawa kita akan menang sebagainya, maka ramai yang kata kita perlukan kepada pertolongan Allah, ma'unah dan apa kita kata pertolongan Allah lah, macam itu kan. Jadi akhirnya kita pun pergi kepada pembersihan hati, kita berharap kepada ma'unah, pertolongan Allah, karamah, pertolongan Allah, semua pertolongan Allah. Maka kita rasa bahawa seolah-olahnya kita ni tidak perlu berikhtiar. Tak perlu berikhtiar, cukup je tunggu. Nanti bila kita beriman pada Allah, mentauhidkan Allah, bila kita zikir banyak-banyak, maka Allah akan bagi kita kemenangan. Jadi ada sebahagiannya berpandangan macam itu. Jadi kita nak sebut kat sini, memang Allah Subhanahu Wa Taala lah satu-satunya harapan kita, satu-satunya sandaran kita, satu-satunya pergantungan kita ialah Allah Subhanahu Wa Taala, Rabbul Alamin, Rabbul Jalil. Dialah satu-satunya sandaran kita. Dan hanya kemenangan daripada dia saja. Kemenangan akan datang daripada dia. Allah gambarkan kepada kita bagaimana kemenangan itu daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Wa man nasru illa min indillah. Dan tidaklah ada kemenangan itu melainkan hanya daripada Allah. Jadi kemenangan itu memang daripada Allah. Wa man nasru illa min indillah. Innallaha azizun hakim. Sesungguhnya Allah tu maha mulia, maha berkuasa, maha bijaksana. Jadi betul kita kata kemenangan itu daripada Allah. Tapi adakah bermakna kita tak perlu berikhtiar? Kita tak perlu berusaha. Kita tak perlu dah terlibat dengan, kita kata, kegiatan-kegiatan yang nampak seperti duniawi. Tak perlu dah nak bekerja, tak perlu dah nak belajar, tak perlu dah nak fikir bisnes ke apa, tak perlu. Adakah itu kedudukannya? Sebab itulah kita sebut sini, memang betul bahawa Allah lah satu-satunya harapan kita, satu-satunya sandaran kita. Sekiranya kita tidak bersandar pada Allah, syirik kita. Nanti kita akan tengok sekali. Sekiranya kita tidak bersandar pada Allah, syirik kita. Kita bersandar pada apa? Usaha kita, syirik kita. Kita bersandar pada diri kita, syirik. Jadi la haula wala quwata illa billah. Ini Nabi sebut apa? Wala haula wala quwata illa billah. Tidak ada upaya, tidak ada kekuatan melainkan Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi memang kita kena sandar pada Allah. Tetapi adakah bermakna kita tidak perlu berikhtiar, tidak perlu berusaha, kita menolak ikhtiar? Jadi apabila kita bersandar kepada Allah, bergantung harap kepada Allah, bertawakal kepada Allah, adakah kita meninggalkan faktor-faktor kebendaan? Ini satu perkara yang kadang-kadang kita tak kena faham. Iaitu kadang-kadang kita ingat kita cukuplah, kita fikir nak pergi semayang aja, fikir nak ibadah aja, ibadah khusus saja, fikir nak berzikir aja. Jadi kita terlupa bahawa sebenarnya di situ ada faktor-faktor, ada usaha
yang Allah perintahkan kita lakukan. Yang mana berkaitan dengan sains dan teknologi, berkaitan dengan ekonomi dan kehidupan, berkaitan dengan hubungan muamalah sesama kita dan sesama yang bukan Islam. Sebab itulah Allah gambarkan kepada kita, walaupun kita bergantung, berharap, bersandar kepada Allah Subhanahu Wa Taala, tapi kita tidak boleh menolak ikhtiar dan usaha. Kena buat, kena berusaha. Kerana itulah telah ditentukan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Sebab tu harakah tajdidiyah ini, harakah kita kata gerakan untuk tajdid, melakukan kebangkitan, dia merupakan gerakan yang memahami Islam secara syumul, secara menyeluruh, dan mendekati Islam secara menyeluruh. Dia tak boleh hanya sekadar kita kata, oh saya ni kan, kita nak lawan Dajjal, kita kena bersihkan hati kita kena banyak zikir, banyak doa, nanti Allah tolong. Maka sekiranya itulah kefahaman kita, maka kita masih lagi tidak lengkap dalam persiapan kita. Kerana Allah memerintahkan kita apa? Wa'iddu lahum mastata'tu min quwwah wa min ribatil khail turhibuna bihi aduwallahi wa aduwakum wa akharina min dunihim la ta'lamunahumullahu ya'lamuhum wa ma tunfiqu min syai' fi sabilillah yuwaffa ilaikum wa antum la tuzlamun. Sadaqallahul azim. Ini surah Al-Anfal, ayat 60. Apa Allah gambarkan? Wa'iddu lahum mastata'tum min quwwah. Jadi Allah gambarkan, dan persiapkan diri kamu, sediakan diri kamu untuk menentang musuh yang menceroboh, musuh yang menyerang kamu. Ni sekarang dah serang dah. Gaza dah habis, tinggal Rafah aja. Kan? Jadi lepas Rafah, lepas Gaza, kita lah kan. Jadi Allah gambarkan wa'iddu lahum mastata'tum min quwwah. Kamu kena persiapkan, sediakan daripada diri kamu itu segala kemampuan dengan kekuatan. Segala jenis kekuatan, min quwwah, daripada segala kekuatan. Maksudnya segala kekuatan ni perintah Allah, kita kena ikhtiar, kena usaha. Wa min ribatil khail, Allah bagi contoh. Apa dia? Daripada pasukan-pasukan kuda yang lengkap. Jadi Allah gambarkan kuda, maknanya ni bukan zikir je, ni bukan kita baca Quran aja, ini bukan kita amalan seterusnya kita boleh dapat melompat sana, melompat, terbang sana, terbang sini dengan karamah yang kita dapat. Tak, Allah suruh perintah kita, Allah perintah kita supaya mempersiapkan juga pasukan berkuda yang mana dia akan menggerunkan untuk menggerunkan musuh, dan persiapan dengan persediaan itu, maka musuh kamu serta musuh-musuh yang lain yang kamu tidak ketahui. Kita ada musuh yang nampak dan musuh yang kita tak nampak. Yang musuh nampak ni yang macam kita depan mata kita nampaklah Zionis tu, yang tak nampak. Terdiri daripada nafsu kita contohnya, terdiri daripada syahwat kita, ataupun terdiri daripada keluarga kita yang jadi musuh. Keluarga pun ada jadi musuh juga. Terdiri daripada kawan-kawan kita yang kita tak nampak, tikam belakang contohnya. Jadi maknanya Allah perintahkan kita mempersiapkan diri kita bukan saja dari aspek-aspek keimanan dan sebagainya, tetapi juga aspek-aspek yang lain, iaitu bersifat ketenteraan, contohnya kuda-kuda, pasukan berkuda, yang mana ini akan menggerunkan orang-orang yang memusuhi tadi. Dan apa sahaja yang kamu belanjakan, Allah suruh infak. Bukan maknanya kita nak sekadar zikir aja, baca Quran je. Wa ma tunfiqu min syai' fi sabilillah. Maka kamu infak juga. Maknanya kamu ada harta, ada duit, ada tenaga, ada pemikiran, ada sesuatu yang kamu boleh tunfiqu fi sabilillah. Min syai', wa ma tunfiqu min syai' fi sabilillah, iaitu kamu mengeluarkan, menginfak, sedekah. Kamu bagi infak, bagi sedekah. Min syai', daripada segala sesuatu. Maknanya bukan hanya bukan saja kita sedekah duit aja. Orang miskin tak boleh, tak payah, tak apalah. Dah orang kaya je boleh sedekah. Dah infak. Infak ni semua orang. Ada orang infaknya dalam bentuk tenaga, ada orang dalam bentuk pemikiran, ada orang dalam bentuk kepakaran, ada orang dalam bentuk mungkin dia boleh menulis, ada orang dalam bentuk bercakap, mungkin ada orang pula dalam bentuk kewangan. Jadi min syai', daripada segala sesuatu. Apa sahaja yang kamu infakkan, min syai' fi sabilillah, yang kamu infakkan pada jalan Allah tadi, yuwaffa ilaikum,
akan Allah sempurnakan pada mereka, pada kamu, dan Allah akan sempurnakan. Jadi maknanya Allah perintah wa'idu lahum mastata'tum min quwwah ni, maknanya Allah perintah kita supaya kita berusaha, berikhtiar, membina kekuatan. Jadi ini perkara yang kadang-kadang kita tak faham. Bagaimana, kenapa hari ini orang Islam dia ramai tapi dia tak boleh kuat, tak ada kekuatan. Kenapa? Sebab dia faham Islam ni akidah saja. Betul, Islam ni akidah, iman, betul. Tetapi bukan itu sahaja. Islam juga menyuruh kita membersihkan hati, memperkuatkan akidah, menjernihkan akidah kita, iman kita. Membebaskan daripada syirik, mentauhidkan Allah. Ini perintah Allah. Dan pada masa sama, suruh kita membina kekuatan akal. Akal yang ada ilmu, akal yang ada kesedaran. Kenapa? Akal yang ada ilmu dan kesedaran, maka akal itu ada kekuatan. Hati yang ada kebersihan, hati yang bersih, yang faham, yang ada cahaya iman, yang mentauhidkan Allah, dan hati yang benar-benar melaksanakan tuntutan la ilaha illallah Muhammad Rasulullah, maka hati itu ada kekuatan. Akal yang ada ilmu, akal yang ada kesedaran, akal itu ada kekuatan. Begitu juga dengan fizikal jasad. Jasad yang telah dipimpin oleh rajanya hati yang beriman, yang mengenal Allah, yang memahami hakikat Allah, hakikat makhluk dan sebagainya. Akal yang ada ilmu dan akal yang ada kesedaran tadi, maka jasad juga akan turut bersama-sama menjadi kuat. Menjadi kuat. Sehingga akhirnya bukan saja hati, akal, jasad, seluruh kehidupan kita. Semuanya untuk perjuangan. Semua untuk perjuangan. Jadi sebab itulah di sini kita melihat bagaimana keadaan umat pada hari ini. Kenapa dia terkeliru? Kerana dia ingat Islam ni hanya sekadar apabila kita ada kat masjid, itulah Islam. Bila kita bersama tuan guru, itulah Islam. Sebenarnya Islam seluruh kehidupan kita. Seluruh kehidupan kita. Sebab itulah hari ini masa sembahyang kita fokus pada Allah. Masa puasa lillahi ta'ala. Masa kita pergi haji umrah kita kata saya buat kerana Allah. Tetapi masa kita dapat duit, masa kita ada kelebihan-kelebihan harta, ada kelebihan-kelebihan kekuatan-kekuatan maddiyah, kekuatan-kekuatan kita panggil tadi, kebendaan tadi, keduniaan yang kita buat kebendaan tadi, maka kita tak gunakan untuk jihad fisabilillah. Kita tak gunakan untuk perjuangan. Jadi kita sama dengan orang yang bukan Islam jugalah. Sebab tu Allah tak bagi kita menang. Jadi sebenarnya seluruh hidup kita ni, inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Semua. Solat kita, penumpuan hidup kita, nusuk. Kita punya fokus kehidupan kita. Kita punya sasaran hidup kita, matlamat hidup kita. Hidup kita sendiri, wa mahyaya wa mamati, kematian kita lillahi rabbil alamin. Jadi bila kita melihat yang ini, baru kita nampak, oh rupanya di situlah keperluannya untuk saya beriman, saya berilmu, saya beramal, berukhuwah, membentuk satu harakah, disebut harakah tajdidiyah, harakah yang akan mentajdidkan Islam. Baru kita nampak benda tu. Kalau tidak akan jadi macam mana orang Nasara, Kristian. Macam mana orang Kristian? Mereka ada agama, mereka ada pendeta, mereka ada pemimpin, tetapi mereka menjadikan pemimpin mereka itu sebagai Tuhan. Apa yang digambarkan oleh Allah dalam surah At-Taubah ayat 31. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Ittakhazu ahbarahum wa ruhbanahum arbaban min dunillah wal masih ibn Maryam wa ma umiru illa liya'budu ilahan wahida la ilaha illahu subhanahu amma yusyrikun. Nampak? Ini orang yang ada kitab, orang yang ada Islam dan ada agama, ada yang saya cakap hari ni pasal orang yang nak Islam ni. Bukan orang kat luar yang gila dengan nafsu syahwat. Tak, kita ni, kita. Orang yang kata nak berjuang ni, orang yang kata nak berjihad ni, nak berdakwah ni, orang yang kata nak duduk dalam keadaan tajdid. Maka kita tengok contoh. Apa contoh? Contoh yang ada kepada orang-orang Nasara pada ayat ini. Ittakhazu ahbarahum wa ruhbanahum arbaban min dunillah. Allah gambarkan apa kan? Mereka menjadikan orang-orang alim, rahib-rahib mereka, imam-imam mereka, tuan guru mereka, guru-guru spiritual mereka sebagai Tuhan selain Allah. Nampak? Jadi
Bila kita jadi pengikut agama, pengikut kepada satu kumpulan, satu gerakan, satu tarikat, satu kumpulan-kumpulan taifah tadi, sehingga kita menjadikan orang alimnya ataupun rahibnya, mursyidnya, ketuanya itu sebagai Tuhan selain daripada Allah. Dan juga mereka mempertuhankan juga Al-Masih Putera Maryam. Mereka mempertuhankan juga kan nabi mereka pada masa itu Al-Masih Putera Maryam. Padahal mereka hanya disuruh menyembah Allah yang Maha Esa. Kan, wama umiru illa liya'budu ilahan wahidah. Padahal Allah suruh mereka menyembah Allah, mengesakan Allah, mentauhidkan Allah. La ilaha illahu, tidak ada Tuhan, tidak ada ilah melainkan Dia, iaitu Allah. Subhanahu, maha suci Allah, amma yusyrikun, daripada apa yang mereka persekutukan. Jadi sebab tu hari ini kita nak tegaskan bagaimana sebahagian daripada kita memang ada kefahaman bahawa tasawuf, akidah itu merupakan satu perkara yang penting, yang dasar, sehingga kita mengikuti. Tapi terpisah daripada kita kata apa yang dikehendaki oleh Allah Subhanahu wa taala. Sehingga berlakulah perkara-perkara yang berkaitan dengan contohnya kita memuliakan guru kita, alim kita, memuliakan macam kita seolah-olah itulah dia yang luar biasanya. Sampai maksum, sampai dia maksum lah, maknanya dia tak ada salah. Sampai dia tak ada salah. Itulah sebahagian daripada kita pula yang menolak konsep tawasul. Contohnya menggunakan wasilah, tawasul. Nanti saya akan ceritalah pasal tawasul, cerita kemudian sikitlah. Contohnya kita mengikat diri kita dengan tuan-tuan guru kita, sampaikan dia tidak salah walaupun yang dicakap tu sebenarnya tidak menepati. Tidak menepati. Jadi sampai peringkat dia memuliakan, taharrum dia panggil. Jadi sebenarnya konsep tawassul di dalam Islam, menjadikan wasilah di Islam tadi itu pada makhluk. Kita bukan memuliakan makhluk. Kita bukan memuliakan makhluk. Bukan kita memuliakan makhluk. Ataupun bukan kita sebut konsep khidmat. Khidmat tu bukan ta'abud. Khidmat tu, kita nak khidmat pada tuan guru. Khidmat kepada bukan ta'abud. Bukan ta'abud namanya, bukan kita menyembah dia, mengabdikan dia. Ini sesat. Jadi konsep taharrum dan ta'abud dalam kita berwasilah, dalam kita nak mendapatkan kebaikan dalam Islam tadi, dalam barakah dan sebagainya sebut tadi, maka konsep taharrum dan ta'abud itu adalah sesat. Jadi kita dalam Islam dia ada konsep wasilah dan dia ada konsep rabitah. Konsep rabitah namanya ikatan hati. Ikatan hati kita dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ikatan hati kita dengan para sahabat, para tabi'in, tabi'in, dan juga sampailah kepada ulama muhakkikin, sampailah kepada sampai kepada tuan guru kita atau kepada mursyid kita. Maka konsepnya bukanlah kita memuliakan taharrum. Bukan taharrum. Kita bukan kata tidak boleh memuliakan orang yang memang soleh. Tapi konsepnya bukan memuliakan. Kita menghormati dia. Tapi bukan kita mengagungkan, bukan. Sebab bila kita mengagungkan, memuliakan, ini satu garisan yang amat halus, yang kita kadang kita tak faham. Sama ada kita taharrum, kita memuliakan dia, ataupun ta'abud, kita mengabdikan diri kepada dia. Apa maksud taharrum tadi? Kita merasakan dialah yang hebatnya, bukan Allah. Itu taharrum. Jadi kalau nak apa-apa, kena dialah. Itu maksud taharrum, memuliakan. Sehingga kita meletakkan guru-guru tadi sebagai orang yang tinggi, sampai kan sama macam Allah Subhanahu wa taala. Ini syirik. Ini syirik. Begitu juga konsep ta'abud. Ta'abud ni maknanya kita khidmat seperti kita mengabdikan diri kepada dia. Apa dia maknanya? Bila benda yang baik, benda yang betul, kita buat. Benda yang tak betul, yang disuruh pun kita buat. Itu ta'abud. Itu ta'abud ni maknanya dibuat suruh benda yang dibuat tu, disuruh tu benda yang tak syarak, melanggar syarak, pun kita ikut. Kenapa? Sebab kita nak khidmat pada dia, kerana kita nak memuliakan dia.
Itu merupakan konsep yang sesat yang digambarkan dalam ayat tadi. Bagaimana mereka menjadikan rahib-rahib, menjadikan alim-alim mereka sebagai Tuhan. Sebagai Tuhan. Dia memuliakan Isa sehingga dikatakan Isa ni sebagai anak Tuhan. Sebagai Tuhan juga gitu. Jadi sebenarnya inilah yang menyebabkan kekeliruan berlaku di kalangan sebahagian daripada kita yang menolak tasawuf. Dia kata tasawuf ni sesat lah. Ada seorang ustaz dia kata tasawuf ni lebih kotak daripada ayat acak, ayat longkang. Lebih kotak dia kata. Jadi itu yang sesat. Yang sesat tu memang kita tak boleh ikut. Tak boleh ikut yang sesat. Kita kena ikut yang mana? Kena ikut yang wasatiyah, kena ikut yang hakik, yang sebenar. Ulama yang ada ilmu, bukan ulama yang sekadar macam gitu je. Kita kata tak ada ulama yang tidak mengikut syarak, yang tidak mengikut syariat. Olok-oloknya bila dah sampai kepada peringkat hakikat dan makrifat, syariat tak payah. Syariat tak payah. Ini adalah antara kekeliruan yang ada, menyebabkan sebahagian kata tak perlu tasawuf. Kita tak perlu tasawuf. Tak perlu membersihkan diri, tak perlu akidah. Tak perlu kita meluruskan iman kita. Cukuplah sekadar tahu Allah ni macam ni, cukuplah. Tahu hujah-hujah yang zahir, cukuplah. Sebab syirik itu bukan hanya di peringkat zahir. Jadi syirik bukan hanya di peringkat zahir. Syirik juga berlaku di peringkat yang batin. Peringkat batin ni kita kena faham. Jadi mentauhidkan Allah ni perlu membersihkan diri kita. Ini satu perkara yang berlaku. Jadi apa konsep rabitah dan wasilah tadi? Contoh. Jadi rabitah dan wasilah tadi ikatan hati kita kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam contohnya lah. Ataupun kepada para sahabat Rasul sallallahu alaihi wasallam, ataupun kepada tabi'in, pada ulama muhaqqiqin, ulama yang berjuang bersama al-haq, ulama yang hidup bersama kebenaran tadi, sampai pada tuan-tuan guru itu. Jadi wasilah kita ataupun kita kata rabitah kita, hati kita terikat tadi dalam rangka tabaruk. Tabaruk ni apa? Untuk kita nak mendapatkan kebaikan. Tabaruk ni barakah. Bukan taharum, bukan kita memuliakan dia, tak. Dia dah bagus daripada kita. Dia lebih bertakwa daripada kita. Dia lebih berilmu daripada kita. Malahan dia lebih baik daripada kita di sisi Allah. Dia lebih tinggilah daripada kita darjatnya tu. Rasul sallallahu alaihi wasallam, manalah kita compare dengan Rasulullah sallallahu. Mana kita nak compare dengan sahabat-sahabat? Mana kita nak compare, nak bandingkan dengan ulama-ulama? Jauh kita ke bawah. Kita lekeh lah begitu. Tapi bukanlah kita kena taharrum, memuliakan mereka macam kita memuliakan Allah. Tak boleh macam itu. Itu disebut, kadang-kadang orang kata ini semua ni orang yang dia panggil sampai keluar istilah kuburiyun. Kuburiyun ni apa? Orang yang menyembah kubur. Jadi sebenarnya hakikat bukan menyembah kubur. Tapi timbul. Kenapa? Sebab ni memuliakan. Dia memuliakan kubur. Dia memuliakan guru dia. Jadi sebenarnya hakikatnya bukan memuliakan. Bukan memuliakan. Jadi sebenarnya dengan orang soleh ni, dengan orang yang beriman ni, dengan kita kata Rasul sallallahu alaihi wasallam sendiri yang merupakan makhluk yang terbaik yang Allah Taala jadikan tadi, kan? Maknanya yang menjadi rahmatul alamin, menjadi contoh uswatul hasanah, menjadi yang terbaik lah. Jadi bukanlah kita mengagungkan dia sampai macam dia Allah, bukan. Tetapi dalam rangka nak dapatkan tabarak, iaitu barakah, kebaikan. Apa kebaikan payung? Apa kebaikan payung bila hujan? Kita pun hujan, kita ambil payung, kan? Kita menggunakan wasilah payung. Jalan payung, guna payung. Apa dia? Bila kita buka payung tu, kita pakai payung, jalan, air hujan turun, kita tak basah. Biiznillah. Bukan payung yang tak bagi kita basah, Allah yang tak bagi basah. Tapi dengan wasilah payung, dengan jalan payung. Payung. Jadi payung ni dia bukan yang bagi kita tak basah. Yang bagi tak basah tu Allah. Tapi wasilahnya payung. Macam itu. Jadi wasilah ni maknanya sesuatu yang kita nak mendapatkan kebaikan, tabaruk, itu rabitah. Jadi konsep ni kadang-kadang tak dipahami oleh orang-orang yang tidak mengikuti jalan-jalan tasawuf ni. Jadi menyebabkan mereka mengkufurkan, mensyirikkan, menyesatkan. Dia kata ni sesat, ni bid'ah, ni sesat, ni bid'ah. Jadi akhirnya mereka tak bersama. Jadi harakah Islam
Yang ada, yang kononnya gerakan Islam tadi, yang nak tajdid tadi, menolak tasawuf. Menolak tasawuf. Cukuplah akidah kalam. Akidah ilmu kalam yang ada. Cukup. Tak perlu nak kenal Allah. Mengisbatkan zatnya. Mengisbatkan fi'alnya. Mengisbatkan zatnya, sifatnya, namanya, fi'alnya. Tak perlu dia kata. Kenapa tak perlu? Sebab dia nampak, oh ni orang ni memuliakan. Dia tak tahu daripada luar dia tengok kan. Tapi nak sebut kat sini, kita pula nak kena faham bahawa kita ada ikatan dengan Rasul sallallahu alaihi wasallam. Tapi ikatan dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam itu sebagai apa? Dalam rangka kita nak mendapatkan kebaikan yang ada pada baginda sallallahu alaihi wasallam. Contoh, kita berselawat kepada Nabi. Kan kata Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Kama sallaita ala sayyidina Ibrahim wa ala sayyidina Ibrahim ila akhir. Kita selawat kepada Nabi. Apa yang kita dapat? Allah gambarkan. Kan bagaimana kebaikan-kebaikan berselawat. Kenapa? Ada kebaikan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Itu makhluk yang Allah cipta yang paling baik sekali. Yang terbaik, the best of the best. No, the best. Tak ada of the best lah. The best. Dia the best. Jadi namanya tabaruk. Jadi kenapa selawat? Kenapa mulakan selawat? Sebab nak mendapatkan kebaikan daripada kehebatan yang Allah bagi kepada darjat tinggi pada Nabi tadi berbanding kita lah macam itu. Itu tawasul. Rabitah pula, kita mengikat hati kita dengan orang-orang yang terdahulu daripada kita. Hati kita dengan orang soleh yang bersama kita. Hati kita bersama dengan sahabat-sahabat kita. Tuan-tuan guru kita tadi. Dalam rangka nak mendapatkan kebaikan. Bukan memuliakan. Jadi ini antara perkara-perkara yang kita nak kena rasa. Dan di sinilah kita lihat bagaimana sebenarnya perkara itu amat membantu kepada perjuangan tadi. Jadi sebab tu yang boleh apa? Tabaruk dan taqarub. Taqarub ni apa? Kita nak dekatkan diri dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi kenapa saya menghargai, menghormati, menyanjungi. Kalau kita nak kata gunakan memuliakan, boleh juga perkataan tu dia tengok level kan. Jadi kenapa kita memuliakan Rasul sallallahu alaihi wasallam? Kenapa kita menyanjungi Rasul sallallahu alaihi wasallam? Sebab kita nak taqarub. Taqarub ni apa? Mendekati. Mendekati apa? Apa yang baik ada pada Nabi itu kita nak contoh. Apa sunnah yang ada pada dia kita nak contoh. Taqarub, nak dekati. Apa yang ada kebaikan daripada guru kita nak jadi contoh kepada kita. Itu yang betul. Dan kenapa kita jadi contoh pada dia? Taqarub tadi. Dalam rangka nak taqarub dengan Allah supaya kita lebih dekat dengan Allah. Ini konsep yang betul. Jadi bukannya kita ni khidmat dengan dia supaya kita ni nak mengabdikan diri kepada dia. Bukan. Ini kena betulkan konsep ni. Dan kadang-kadang kita lihat inilah antara perkara yang menyebabkan sebahagian daripada orang yang mengaku salafus salih, yang nak ikut salafus salih, dia kata tak ada dalam sirah-sirah dalam hadis Nabi yang sahabat-sahabat ni rabitah dengan Nabi, tak ada. Banyak sebenarnya. Nanti saya akan sentuh rabitah, saya akan sentuh khusus nanti. Dan sebab tu nak sebut kat sini bagaimana kadang-kadang apabila berlaku perkara-perkara yang tak betul, sesat pada tasawuf, kepada akidah dan sebahagian daripada manusia yang tidak ada panduan tadi, maka itu menyebabkan gerakan Islam yang dia nampak strategi je. Maka dia kata apa? Kita kena bergerak di ekonomi. So ekonomi kita kena kuatkan ekonomi. Ekonomi kuat, ummah kuat, akan tertegaklah Islam. Dia terlupa yang kuatkan ekonomi itu kan bukan usaha dia tetapi akidah dia yang mentauhidkan Allah, bukannya mensyirikkan Allah. Bukan ekonomi yang tegakkan Islam, tetapi Allah yang tegakkan Islam. Macam mana kita nak tahu Allah yang tegakkan Islam sebenarnya? Allah yang bagi kemenangan tadi hanya dengan akidah yang benar, hati yang bersih. Jadi kadang-kadang orang ingat kan, kita tak boleh tasawuf ni kotor, sedangkan tasawuf itulah asas. Benda membersihkan hati ni asas. Sebab tu dan Allah gambarkan tak berubah satu kaum melainkan berubah apa yang ada dalam diri dia. Innallaha la yughayyiru ma biqaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim. Tak akan berubah satu kaum itu daripada buruk kepada baik melainkan dia mengubah apa yang ada di dalam diri dia tu, anfusihim. Jadi begitu juga Nabi gambarkan, kalau baik, baiklah dia. Kalau buruk, buruklah dia. Itulah hati. Ala fil jasadi mudghah, iza saluhat jasadu kullu, wa iza fasadal jasadu kullu, ala wahyal qalb. Jadi
Penting hati ni. Itulah raja. Kalau baik, baiklah semua. Kalau rosak, rosaklah semua. Situ. Jadi sebab tu, harakah tajdidiyah ini mesti merupakan harakah yang menghidupkan akidah. Sebab itulah faktor kesatuan di akhir zaman bukan kerana unsur-unsur yang luar dulu, tapi bermula dengan hati yang bersih, hati yang jernih dengan akidah, hati yang hidup, yang faham macam mana berjalan menuju kepada Allah, yang faham macam mana nak membina hubungan yang benar dengan Allah Subhanahu wa taala. Jadi sebab itulah kita lihat hari ini kita kena hati-hati dengan keadaan-keadaan yang ada. Ya sebab itulah selain daripada itu maka akan datanglah yang lain-lain, yang lain-lain. Jadi ini saya nak sama-sama bawa. Saya nak bawa satu benda yang mungkin kita akan tengok sikitlah, iaitu kita bincang yang semalam kemarin, bagaimana salah satu perkara yang penting ialah as-sabar. Ista'inu bis-sabri was-salah. Sebut nak membina kekuatan akhir zaman ini ialah mesti dengan sabar. Dan Allah menggambarkan dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Saya sebut Allah menggambarkan, maknanya Nabi ini menyampaikan. Allah lah sebenarnya. Baik. Ini af'al Allah. Apa kata Rasul sallallahu alaihi wasallam? Kata sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, fa in min waraikum an ayyaman sabru fihinna mislu qabdi alal jamr lil amil fihin mislu ajin khamsin rajulan ya'maluna misla amalikum atau kama Rasul sallallahu alaihi wasallam. Ini hadis Imam Tirmizi hasan gharib ya. Apa kata Rasul sallallahu alaihi wasallam? Sesungguhnya di belakang kamu, waraikum ayyaman, di belakang kamu akan ada hari-hari di mana as-sabru, bersabar itu seperti fihinna mislu qabdina 'alal jamr, seperti kamu menggenggam bara, memegang atau menggenggam bara api. Jadi Nabi gambarkan akan ada pada hari-hari yang kemudian, zaman kita ni lah. Dalam hadis yang lain pula Nabi gambarkan ya'ti 'alan nas zamanun sabir. Jadi akan datang kepada manusia itu satu zaman. And ya'ti 'alan nas zamanun as-sabiru fihim 'ala dinih kal qabd 'alal jamr. Iaitu memegang, berteguh dengan agama, berpegang dengan agama itu bagaikan memegang menggenggam bara api. Jadi di sinilah Allah menggambarkan melalui Rasulullah SAW ini bagaimana kata Nabi tadi, bahawa akan sampai hari-hari kamu kena berhadapan dengan kesabaran, dan kesabaran itu datang daripada kesusahan yang sangat-sangat dengan izin Allah, sehingga seperti kamu menggenggam bara, maknanya terbakar tangan kita ni. Kalau kita bayangkan ini adalah bara api, bara api, kita pegang dia, genggam, maknanya kalau lepas, terlepaslah agama. Kalau lepas, terlepaslah agama, terlepaslah Islam. Sesat, kafir, munafik, syirik dan sebagainya. Jadi kalau tak nak lepas daripada Islam, genggam, pegang. Jadi agama itu jadi panas. Agama itu jadi satu yang asing. Bukan lagi asing. Bukan lagi panas dan bukan lagi asing, tetapi panas. Sehingga kan terpaksa genggam. Dan genggam itu maknanya mencederakan tangan kita. Mencederakan tangan. Jadi nak ambil agama ni kena pegang, genggam sampai mencederakan tangan. Tangan melecur. Tangan terbakar. Ataupun tangan mungkin rosak. Sakitnya bukan kepalang lah macam itu. Jadi kata Rasul sallallahu alaihi wasallam ini, fa inna min waraikum ayyaman sabru. Kamu akan sampai pada waktu nanti, hari-hari yang kemudian itu, di mana hari itu penuh dengan kesabaran. Fihinna mislu qabdin 'alal jamr, seperti kamu menggenggam bara. Jadi kita akan berhadapan. Sebab tu saya sebut tajdidiyah, nak faham tentang harakah tajdidiyah ini, nak faham tentang harakah yang kebangkitan ni pun dah satu yang susah. Tak sama dah. Arus tak sama. Ada orang fokus pada tarbiyah. Tarbiyah pun satu aspek dia. Ada orang fokus pada dinar. Ada orang fokus pada
kepada tarikat. Ada orang fokus berkenaan dengan education. Jadi macam-macam. Sedangkan harakah tajdidiyah tadi, harakah yang akan mentajdidkan agama tadi ialah harakah yang komprehensif. Dia mesti faham Islam seluruhnya. Dan dia mesti mempersiapkan diri dia secara menyeluruh. Macam mana Allah firmankan ayat yang kita baca tadi, surah Al-Anfal ayat 60. Persiapkan diri kamu dengan segala kekuatan yang kamu mampu. Daripada pasukan-pasukan kuda. Dan juga daripada apa yang digambar tadi, kan, infak, kamu boleh infak, mana keluarkan apa yang ada pada kamu, dan sebagainya. Jadi sinilah Nabi gambarkan kepada kita sallallahu alaihi wasallam bahawa pada masa itu akan berlakulah hari-hari penuh dengan kesabaran. Jadi kena bayangkanlah, maknanya satu masa besok, mungkin sekarang pun dah mulalah kita pegang genggam bara, kan, sampai melecuh, sampai terbakar, sampai masak tangan kita. Sampai masak tangan kita. Jadi sebab itulah hadis ini sebenarnya kita dah mula rasa dah. Akan sampai hadis yang lagi satu, iaitu hadis di mana Nabi gambarkan ketika Dajjal nak datang tu. Jadi orang yang memegang bara tu dah terlalu lama dipegang, dah tak tahan dah, maka akan berlakulah seseorang mukmin, orang Islam, pada paginya dia beriman, petangnya kufur, petangnya beriman, paginya kafir. Jadi maknanya paginya tu dia boleh pegang, genggam agama dia. Petang dia tak tahan dah, dia lepas kufur dia. Ada orang yang pegang, genggam masa petang, sampai petang boleh, besok pula genggam, terlepas kan, dia punya bara dia ataupun agama dia, maka kufur dia di besok pagi. Jadi saat itu kata Nabi, tunggulah Dajjal keluar petang atau malamnya atau besok paginya. Jadi maknanya ujian tadi sampai peringkat genggaman tangan kita tadi tu bukan saja dia melecuh, bukan saja dia terbakar, masak sampai tak larat nak pegang, terlepas. Maka ketika itulah Dajjal datang. Ini yang digambarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan sebab tu kita nak kena rasa bahawa kita perlu faham tajdid itu dia bukan hanya sekadar kita kata saya ni nak bersama Imam Mahdi, saya nak bersama dengan Al-Mahdiin, tetapi dia memerlukan kepada kefahaman, kesedaran, memerlukan kepada amal, memerlukan kepada perjuangan dan pengorbanan. Jadi semua itu tidak boleh dilakukan dalam keadaan kita seorang-seorang. Tak boleh. Dia mesti bersama sahabat-sahabat. Tak mampu nak pegang. Kita dah pegang, dah genggam dah ni. Dah genggam dah ni. Kan? Dah panah dah. Nak terbuka dah. Sahabat kita pegang. Kita nak terbuka ni. Nak terlepas. Sahabat kita pegang. Sama-sama pegang. Dia pegang bawah pula. Pegang bawah pula. Agama ni. Pegang bawah. Kalau kita seorang-seorang, boleh terlepas. Tapi pasal ada sahabat-sahabat yang soleh, yang solehah, yang bersama dengan tarbiyah, yang bersama dengan jihad dan perjuangan dakwah dan tarbiyah dan jihad tadi, maka kita nak buka, dia pun pegang sama. Tak apa, kita pegang sama-sama agama ni, pegang sama-sama. So seorang kita kata pegang tangan sahabat-sahabat dia, maka sama-sama terbakar, sama-sama masak, sama-sama mati, sama-sama hidup. Pegang seorang buat sini kan, ini pegang, ini agama, pegang kan, sampai masak tangan tu tak lepas. Ini kata jamaah. Sebab tu disebut sebagai harakah tajdidiyah, gerakan yang melaksanakan tajdid. Dia tak boleh dalam keadaan seorang-seorang. Sebab tu disebut taifah mansurah, kan, ataupun taifah najiyah, yang diberikan kemenangan oleh Allah SWT. Sebab itulah Allah gambarkan melalui Rasulullah SAW hadis ini. Dan selepas daripada Nabi kata, pegang sampai masak tangan, namanya bara tu genggam tadi, maka lil amil fihin mislu ajrin khamsin rajulan ya'maluna misla amalikum. Maka Nabi kata apa? Orang yang beramal pada masa itu melakukan harakah tajdidiyah itu, dalam keadaan mereka melaksanakan harakah bersama-sama nak tajdid, nak membina kekuatan, nak jaga akidah dia, nak jaga agama dia, nak jaga kebangkitan tadi, maka dia kata sini
amal mereka itu, orang yang beramal pada waktu itu, pada masa itu mendapat pahala 50 kali ganda daripada kamu. Mendapat amal seperti amal kamu 50 kali ganda, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Siapa kamu tu? Iaitu sahabat-sahabat Nabi. Maka dalam hadis yang lain, ada sahabat bertanya, "Ya Rasulullah, adakah pahala 50 orang antara kami dengan mereka, ataupun bagaimana? 50 antara mereka sama mereka, yang pegang dengan yang tak pegang tu 50 kali ganda ke?" Tak, Nabi kata, antara mereka dengan kamu, ashabi, sahabat-sahabat. Jadi di sini kita lihat dalam hadis ini menggambarkan kepada kita bagaimana bersabar. Tindakan bersabar itu adalah merupakan satu yang akan berlaku. Dia bukan kita kata, orang dulu-dulu kot, zaman Nabi dulu kot, zaman Bilal sahabat kot, kena jemur, kena apa, tak, zaman kita. Kita duduk kat Malaysia ni mungkin kita tak rasa sangat. Duduk kat Indonesia tak rasa sangat. Duduk kat Brunei lagi tak rasa. Duduk kat Singapura langsung tak tahu. Bukan tak rasa, tak tahu. Tak semualah, tapi yang majoriti tak tahu, tak kisah. Jadi kita lihat bagaimana keadaan yang digambarkan oleh Nabi tadi pasti berlaku. Dan bila berlaku, kita tak boleh seorang-seorang. Sebab tu digambarkan di sini, maka hendaklah kita bersama-sama. Dan saya nak sebutkan sini apa yang digambarkan oleh Allah Taala bila kita dah pegang. Kita dah pegang ni. Apa yang menyebabkan kita boleh pegang ni dengan sahabat-sahabat kita ni? Janji Allah. Janji Allah. Jadi pada masa itu al-yaqin. Yakin dengan janji Allah. Yakin dengan janji Allah. Sehingga mereka berbai'ah. Mereka berjanji setia dengan Allah. Inna Allah hashtara minal mu'minin anfusahum wa amwalahum bi anna lahumul jannah. Sesungguhnya Allah membeli daripada orang beriman itu diri mereka, harta mereka dengan syurga. Yuqatiluna fi sabilillah fayaqtuluna wa yuqtalun. Mereka berjuang pada jalan Allah sampai peringkat mereka terpaksa membunuh atau terbunuh, sampai peringkat nyawa. Dan kemudian mereka itu yakin dengan janji Allah. Yakin dengan janji Allah. Yuqatiluna fi sabilillah fayaqtuluna wa yuqtalun. Sehinggalah mereka itu terpaksa membunuh dan terbunuh, dan mereka yakin dengan apa yang Allah letak, Allah tulis, Allah firmankan di dalam Al-Quran, Injil dan Taurah. Baik. Saya nak tengok apa janji Allah. Janji Allah yang bagaimana saya pernah sebut ni, tuan-tuan perempuan, sahabat-sahabat yang dikasihi, sahabiah yang dikasihi. Wa'adallahu alladhina amanu minkum. Wa'adallahu alladhina amanu minkum. Dan Allah menjanjikan kepada orang-orang yang beriman di kalangan kamu, wa amilus salihat, dan mereka yang beramal saleh di kalangan kamu, la yastakhlifannahum fil ard kama istakhlafal ladzina min qablihim. Maka kamu bahawa ia akan menjadikan mereka itu bukan menang, Allah tak sebut menang, lebih daripada menang, khalifah, kepimpinan. Maknanya bukan menang dalam dinar, bukan menang dalam tarbiyah, bukan menang dalam sistem-sistem kewangan, sistem-sistem ekonomi, tak, seluruhnya. Seluruhnya. La yastakhlifannahum fil ard kama istakhlafal ladzina min qablihim. Allah akan memberikan khilafah. Allah akan memberikan khilafah, memegang kuasa sistem. Sebagaimana yang telah diberikan kepada orang-orang sebelumnya. Wa yumakkinanna lahum ad-dinahum alladzi irtadha lahum wal yubaddilannahum min ba'di khawfihim amna. Dan Allah akan cabut, Allah akan ambil daripada mereka itu perkara-perkara yang mana mereka takut dulu, mereka dalam keadaan diancam musuh. Allah akan cabut semua itu. Allah akan jadikan mereka ini berkuasa, mengembangkan Islam, mengembangkan kebaikan. Jadi yang pegang bara ni, rupanya Allah janji apa? Allah akan bagi kemenangan, iaitu khalifah. Khalifah fil ard, keamanan, kemakmuran, kebahagiaan. Pegang. Jadi mereka yang hidup lah. Kadang-kadang ada yang pegang, dia dah sampai ajal, mati dia, terlepas. Kawan dia terlepas kawan dia seorang pegang. Dia hidup lagi. Akhirnya Allah bagi kemenangan. Habis bara, genggam bara, habis apinya, habis tak ada apa dah,
maka yang tinggal adalah keamanan. Jadi pegang sama-sama sahabat, tak boleh seorang-seorang sahabat. Kemudian bila dah habis, bara habis, bila lama-lama pegang kan, bara dia bukannya boleh berapi sepanjang masa, tak. Bara masa tu je sakit dia. Masa ada api tu jadi sakit. Lepas tu habis hilang. Bila habis bara tadi, maka bara tu akan bertukar menjadi kuasa yang digambarkan Allah Ta'ala. Jadi sinilah Allah gambarkan bahawa Allah akan memberikan janjinya, dia akan memberikan kemenangan. Janjinya akan memberi kemenangan. Wa man kafara ba'da zalik fa ulaika humul fasiqun. Siapa yang engkar, siapa yang tak mahu ni berjanji, maka dialah orang-orang yang durhaka, yang fasik. Baik. Jadi sini ada berita gembira yang kita nak kena rasa pada petang ini sebagai bahawa sabar, memang kita kena sabar. Tetapi sabar tu dia berdasarkan kepada keyakinan saya sebut semalam. Mesti dia mula dengan yakin. Ista'inu bis sabri was salah. Sabar, solat. Sabar, solat. Sebab bila sabar membawa kepada solat, maka jadilah ujian itu sesuatu yang meningkatkan kita. Maknanya kita sakit. Kita sakit jumpa doktor. Sakit jumpa doktor. Tiba-tiba Allah izin, baik, sembuh. Jadi kita nampak ubat tu, doktor tu. Kita tak nampak Allah dah. Kita sakit-sakit jumpa bomo. Sakit-sakit jumpa tabib. Sakit-sakit jumpa satu yang apa namanya, kita kata boleh menyembuhkan. Kita tak nampak Allah, nampak tabib tu. Nampak jampi dia, nampak doa dia. Tak nampak Allah. Jadi Allah SWT tak mau macam tu. Sebab tu ista'inu bis sabri was salah. Ista'inu, mintalah pertolongan dengan sabar dan solat. Jadi bila kita sabar ni, bila kita susah, kita sabar dulu. Sabar. Ya Allah, ya Allah, ya Allah. Kita salat. Salat ni dalam bahasa syariat, doa. Dalam bahasa syariat, salat ni doa. Dalam bahasa tarikat, salat ni apa? Ingat Allah. Zikrillah, bizikrillah. Ingat Allah. Dalam bahasa hakikat pula, solat ni maknanya apa? Kita mi'raj, bukan saja ingat, kita naik kepada Allah. Naik ni bukanlah fizikal naik macam itu kan. Memangnya kita memahami akan hakikat. Ini merupakan qada qadar Allah. Ini sifat Allah ni. Kudrah, iradah, ilmu, hayat, sama', basar, kalam dan akhir. Dan juga ini merupakan nama Allah. Jadi kita melihat, memahami bahawa ini adalah merupakan daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi salat tu maknanya kita akan, hakikat salat ialah kita mi'raj. Kita menuju kepada keagungan sifat-sifat Allah. Kita melihat sesuatu perkara, melihat sifat Allah. Ar-Rahman, nama Allah. Melihat sifat Allah. Melihat af'al Allah, perbuatan Allah. Maka kita pun mentauhidkan. Jadi salat tu sebenarnya mentauhidkan Allah. Jadi kita sabar aja, tapi kita tak menuju kepada Allah, maka kita tak komplit. Ujian tadi tu, jawapan solusinya tak komplit. Kena ista'inu bis sabri was salah. Allah tak sebut salah. Allah gambarkan wassalah, maknanya ista'inu bis sabri wassalah. Mintalah pertolongan dengan sabar dan salat. Jadi maknanya bila kita ditimpa kesusahan, kita sabar, kemudian kita minta ke Allah. Doa, kita ingat Allah. Kita mi'raj, naik, melihat sifat-sifat Allah. Melihat nama-nama Allah. Yang kehebatan, kesempurnaan nama Allah, Al-Jalal, Al-Jamal, menampak semua sekali. Itu mi'raj, hati kita mi'raj, naik kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Itu salat. Ini hakikat salat dalam kita kata ilmu hakikat. Makrifat, kita fana. Tak ada dah, kita tak ada dah. Itu makrifat. Yang sebut kat sini, maknanya ista'in bis sabri was salah. Nama-nama, maknanya kita nak lihat bahawa kita kena faham bahawa kesusahan itu sebenarnya adalah merupakan peningkatan diri kita. Allah nak bagi kita meningkat. Jadi sebab itulah, di mana janji Allah tadi? Wa'adallahu allazina amanu minkum. Wa'adallah allazina amanu minkum. Jadi yang pertama, janji Allah kepada orang beriman. Daripada kalangan kamu, bukan semua orang boleh beriman ni. Minkum, daripada kalangan kamu, bukan semua orang Islam beriman. Tak. Maknanya kita ni akan berhadapan dengan suasana orang Islam tapi tak ada iman. Ada Islam, tak ada iman. Jadi yang Allah janji pada siapa? Allah bukan janji pada orang Islam. Wa'adallahu allazina amanu. Allah janji pada orang beriman. Allazina amanu. Bukan allazina aslamu. Bukan orang Islam. Jadi Allah janji pada orang beriman.
Jadi sebab tu syarat kita nak berhadapan dengan tadi sabar tadi tu ialah dengan al-iman. Jadi iman ni apa makna dia? Ni kita kena tengok. Iman ni maknanya asas iman yakin pada Allah yang dibawa oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ni la ilaha illallah. Tidak ada ilah melainkan Allah, tidak ada satu pun yang wujud melainkan Allah, tidak ada yang berkuasa melainkan Allah, tidak ada yang bersifat bernama dan berfi'il melainkan Allah. Ini kalau kita nak pergi dalam lah. Tak payah pergi dalam sangat lah. Kan? Maknanya, kita tidak mensyirikkan Allah. Tidak mensyirikkan Allah subhanahu wa ta'ala. Kita baca ayat tadi kan. Allah kata apa? Allah kata tadi, okey. La yusyriku nabi syai'a. Allah kata apa? Beriman tadi apa? Nak cari redha Allah tadi. La yusyriku bi syai'a. La yusyriku nabi syai'a. Maknanya mereka ni ya'buduna ni, mereka berubudiah kepada aku, kata Allah, beribadah kepada aku. La yusyriku nabi syai'a. Maknanya Allah menggunakan kekuatan syai'a. Syai'an apa? Setiap sesuatu. Setiap semuanya nak dapatkan janji Allah ni mesti beriman pada Allah, tidak mensyirikkan Allah di atas segala sesuatu. Jadi jangan kita hanya lihat segala sesuatu tu dengan kacamata yang sempit, iaitu syirik yang zahir aja. Apa syirik yang zahir yang kita nampak? Ni syirik ni, syirik ni. Ni syirik ni yang nampak. Tak. Bahkan merangkumi semua jenis syirik. Jadi sebab tu kita nak kena betul-betul ni, nak dapat tajdid ni, kita kena betul-betul bebas daripada syirik. Dua jenis syirik. Ada banyak jenis syirik. Kita nak dua yang penting. Yang paling penting kita kena tengok sungguh-sungguh, berhati-hati. Kita proses. Yang lain dia akan datang. Yang pertama syirik tawajuh dipanggil. Jadi syirik ni, maknanya beriman ni, maknanya kita nak la ilaha illallah yang Nabi bawa tadi, kalimah syahadah tadi. Kan? Kalimah mentauhidkan Allah. Maksudnya kita bebas daripada syirik. Syirik yang pertama, tawajuh. Apa maksud tawajuh ni? Kita beramal, kita melaksanakan sesuatu, mengharapkan selain daripada Allah. Kita mengharapkan selain daripada Allah. Itu syirik tawajuh. Syirik tawajuh. Jadi maknanya apa? Kita buat satu perbuatan, tujuan kita mungkin nak dapat redha Allah. Saja aku puasa, kita puasa kerana apa? Kita puasa kerana nak redha Allah, nak pahala. Pada masa yang sama, saya puasa ni kerana nak diet contohnya. Ini dipanggil syirik tawajuh. Boleh tak kita puasa kerana Allah, kerana nak diet? Boleh tak? Tak boleh. Siapa yang buat macam itu, maka Allah telah berfirman dalam satu hadis qudsi an Abi Hurairah radhiyallahu an. Apa kata Rasul sallallahu alaihi wasallam? Innallaha yaqul. Allah telah berfirman di dalam satu hadis qudsi, ana aghna syuraka'i 'ani syirik. Aku ni maha kaya. Aghna, aku ni maha kaya daripada segala perkara yang disekutukan. Daripada bersama dengan segala yang disekutukan. Faman 'amila 'amalan fa asyraka fihi ghairi fa ana minhu bari'un. Maka siapa-siapa yang mensyirikkan aku, maknanya menyamakan aku, nak puasa kerana Allah, nak puasa kerana diet. Dua kerana. Kalau doa nak minta sihat, tak apa. Doa boleh diet, tak apa. Bukan kerana diet. Maka Allah akan tinggalkan kita kepada apa yang kita syirikkan tadi. Ini maksud syirik tawajuh. Jadi untuk kita betul-betul nak memahami akan hakikat ini, maka bila kita melakukan amal, kita bekerja, beramal, belajar, buat apa sahaja, satu je kita nak redha Allah. Itu je, redha Allah. Habis yang lain apa? Yang lain tu fadilat. Tak payah minta, Allah bagi, Allah tahu. Tapi nak minta boleh tak? Boleh minta. Sebab apa? Allah suruh minta. Ud'uni astajib lakum. Berdoalah, mintalah pada aku akan kabulkan. Jadi minta boleh, tapi jangan kerana benda tu. Contohnya kan, kita nak buat sesuatu supaya orang pandang kita tinggi. Tak boleh. Itu riak nama dia. Kita buat sesuatu supaya kita kata kita ikhlas, tapi pada masa sama kita nak harta. Kerana harta kita buat.
kerana harta kita buat. Kerja. Kerja kerana harta. Bukan kerja kerana Allah. Kerja kerana gaji. Kerja kerana pangkat. Itu syirik. Kerja kerana pangkat. Itu syirik. Kerja kerana gaji. Itu syirik. Kerja kerana Allah. Minta pangkat. Tak apa minta. Tak masalah. Nak minta gaji. Minta gaji pada Allah. Tak apa. Tapi itu bukan sebab kita bekerja. Kita bekerja kerana Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi bila kita ada samakan Allah dengan segala matlamat yang lain, itu sebagai syirik tawajuh. Yang ini akan menyebabkan kita tak sampai kepada janji Allah tadi. Wa'adallahu allazina amanu minkum. Ini nombor satu. Jadi maknanya cara umumnya kita kata, kita menafikan bila buat sesuatu tu, tujuannya, harapannya, hajat kita mutlak kerana Allah. Bila kita buat ni memang betul-betul mutlak kerana Allah, maka itulah mentauhidkan Allah. Bila kita buat tu tidak mutlak kerana Allah, ada benda lain yang kerana lain tu, sebab lain tu, maka yang itu disebut syirik tawajuh. Yang ini kita kena buang, kena kikis. Habis bekerja dapat gaji tak apa ke? Dapat gaji tak ada masalah. Itu dipanggil kelebihan bekerja, fadilat. Kena kerja dengan betul, kerja kuat, kerja smart, smart work. Hard work boleh, tapi bukan hard work kerana nak dapat duit. Hard work kerana Allah. Duit dapat, itu Allah bagi ganjaran. Fadilat itu rezeki Allah bagi. Boleh minta? Boleh, tak ada masalah. Minta lah. Tapi bukan kerana gaji. Bukan kerana duit. Ini kita kena betulkan. Ini disebut sebagai apa yang digambarkan sebagai kita menafikan mutlak harapan tadi hanya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi ini syirik yang pertama. Syirik yang kedua ialah syirik yang disebut juga sebagai syirik isti'anah. Ini kebanyakan orang tasawuf setelah membersihkan daripada syirik yang tawajuh tu, dia bersihkan syirik isti'anah. Isti'anah ni apa? Kita memohon kepada Allah selain daripada Allah. Contohnya kita memohon kepada sesuatu yang selain daripada Allah Subhanahu Wa Taala, seperti kita minta tolong pada bomo manusia yang kita percaya ke dia. Dialah yang boleh menyembuhkan. Dia yang boleh menyembuhkan. Itu syirik. Itu namanya syirik isti'anah, meminta pertolongan. Atau kita minta kepada orang lain, orang itulah boleh bantu kita. Orang itulah yang boleh tolong kita. Orang itulah boleh ni. Itu syirik. Kita merasakan ada satu kuasa lain selain Allah, sedangkan Nabi mengajar kita apa? La haula wala quwwata illa billah. Tidak ada suatu daya upaya, tidak ada suatu kekuatan illa billah, melainkan Allah. Jadi ini pun satu benda yang kita nak kena betul. Jadi kena bersihkan hati kita ni. Jadi habis macam mana kita nak minta pertolongan? Minta pertolongan pada Allah. Habis boleh tak jumpa doktor? Boleh jumpa doktor. Sebagai sebab aja. Kenapa? Sebab Allah perintah kita berusaha. Allah perintah kita berusaha. Pergilah jumpa. Wa'idu lahum mastata'tum min quwwah, dia kan. Allah kata, persiapkan diri kamu dengan kekuatan. Kita kena berusaha. Tapi bukan dia, bukan itu yang menjadikan berkesan, yang memberi bekas kepada apa yang kita nak tadi. Makan, bukan makan yang mengenyangkan. Allah mengenyangkan, tapi usaha makan. Kita makan, minum, makan, semua. Kenapa? Nak mengenyangkan. Tapi bukan dia mengenyangkan, Allah mengenyangkan. Ini maknanya isti'anah, syirik isti'anah. Kita nak dapat sesuatu, pertolongan, bantuan atau apa sahaja, kita rasa lain daripada Allah yang memberi kesas, yang memberi bekas. Jadi termasuk diri kita juga. Kita rasa saya yang pandai, saya yang terror, saya yang berilmu, saya yang kaya, saya, semua saya. Keakuan dipanggil. Keakuan tu pun syirik. Kita rasa kitalah yang pandai. Kalau tak kerana aku pandai bercakap, maka sebenarnya dia tak akan datang, contoh kan kita kata. Jadi sebenarnya memang kita bercakap, tapi yang memberi bekas pada percakapan kita dan yang memberi kekuatan kita bercakap, kudrahnya, iradahnya, semua daripada Allah. Ini kita mentauhidkan Allah. Ini maksud mentauhidkan, membersihkan. Jadi gerakan tajdidiyah ini, harakah tajdidiyah ini membersihkan hati, membersihkan akidah, mentauhidkan Allah. Barulah sampai wa'adallahu allazina amanu minkum. Itu tak sampai ayat lagi. Dan janji Allah berjanji kepada orang-orang yang beriman di kalangan kamu yang beriman tadi. Wa amilus solihat, dan juga orang yang beramal. Jadi bila kita faham yang ni, patutlah kita kena faham tasawuf. Kita kena bersihkan. Kata syirik kita ni macam mana? Kita minum, kita rasa air yang
kan, menghilangkan haus. Kita makan makanan yang menghilangkan lapar. Bukan, makanannya sebab je. Ada orang makan berkilo-kilo sampai gemuk-gemuk, tak kenyang, rasa tak puas. Ada seorang kawan tu, dia pernah cakap, dia ada sakit gastrik. Dia kata dia makan sampai dia dah rasa kat sini dah, kat tekak. Dekat tekak dah makanan tu. Tapi dia rasa masih lagi lapar, nak makan lagi. Tak kenyang-kenyang. Ada juga. Sebab yang beri kenyang bukan makanan, Allah yang beri kenyang. Jadi kita kena lihat bagaimana untuk tajdid, untuk memegang bara Islam yang digambarkan sebagai bara tu, agama sebagai bara tu, kita perlu membersihkan diri kita. Ini salah satu contoh yang kita katakan bagaimana kita perlu kepada satu penyusunan yang rapi, tarbiyah yang tersusun. Kita perlu kepada murabbi yang memimpin kita, yang membimbing kita, yang memahami akan realiti Islam, syarak, hukum Allah, syariat, dia faham. Dan dia juga faham tentang waqi', realiti yang ada. Dia bukan faham syarak aja, belajar sampai PhD. Pergi ke Madinah, hifzi Islam di Madinah. Belajar dekat dengan Rasulullah SAW. Tapi sekadar tahu ilmu fiqah, ilmu usuluddin. Dia tak tahu waqi', tak kenal musuh. Musuh tak kenal. Dia tengok Bill Gates, dia nampak bagus Bill Gates ni, tolong orang. Padahal dia tak tahu siapa Bill Gates. Dia tengok Rothschild, oh bagus Rothschild, kaya, tolong orang. Ada dia punya yayasan, tolong orang. Bagus Rothschild. Dia tak tahu Rothschild ni siapa. Dia tak faham waqi', realiti tak tahu. Bila tak tahu realiti, maka dia akan kena tipu. Walaupun dia faham hadis, walaupun dia faham Quran, tapi waqi' tak faham. Maka dia mengeluarkan fatwa yang salah. Dia mengeluarkan kata-kata yang salah sebab waqi' tak faham. Macam kita lah, orang tanya, Ustaz, saya nak kena solat ke Ustaz? Kenapa? Saya sakit. Jadi kalau Ustaz tu faham, dia akan tanya, sakit macam mana? Sekian. Oh, kalau macam itu, buat macam ni. Buat macam ni. Boleh sembahyang berdiri, sembahyang duduk. Sembahyang baring. Tak boleh baring, sembahyang pakai isyarat je. Contoh. Jadi tahu waqi', realiti. Kalau tak tahu realiti, cakap salah. Kamu kena sembahyang, berdiri wajib. Kena berdiri, padahal orang tu dah tak boleh berdiri, kaki patah. Kan dua-dua parti tergantung. Nak berdiri macam mana? Tak tahu waqi', wajib berdiri ni. Kalau tak berdiri tak sah, kena menghadap kiblat. Orang tu dah kena ikat kaki dia dekat katil, tergantung macam itu. Kan? Lepas tu orang kata dah menghadap macam itu, nak tegak je, tak boleh nak kiri kanan, tak boleh nak tegak. Nak menghadap kiblat macam mana? Kan? Wajib tak solat? Wajib solat. Tapi bukan dengan realiti orang yang sihat. Tak sama orang sakit. Realiti kena faham. Sebab tu kalau ulama tu tak faham waqi' musuh, tak kenal pakatan jahat, tak kenal siapa musuh, siapa dia Zionis, siapa dia Yahudi yang dimaksudkan dalam Quran. Al-Yahud yang dimaksudkan dalam Quran tu siapa dia? Tak kenal, tak faham. Maka dia akan memberi fatwa yang tak betul. Itu yang ada orang kata, kalau kalau semua orang mufti-mufti dah fatwa macam ni, kan? Kamu ni ikut kepala siapa, kan, contohnya. Kalau kita tengok orang yang alim tak tahu realiti waqi', maka dia akan fatwa berdasarkan kefahaman dia. Maka dia akan tersilap dalam fatwa dia. Wa'iyazbillah min zalik. Minta ampun daripada Allah. Jadi itulah insya-Allah sekadar peringatan pada petang ni. Maka sama-sama kita rasa wajib pada kita untuk sentiasa memahami dan mendekati harakah tajdidiyah, harakah yang betul-betul melaksanakan tajdid dengan kefahaman yang menyeluruh, dengan pendekatan asas hati yang bersih, akal yang berilmu dan ada kesedaran, dan tubuh badan yang ada kekuatan tadi, melakukan wa'idul lahum mastata'tu min quwwah. Kita melaksanakan, membina persiapan secara jama'i bersama-sama untuk membina kekuatan kebangkitan Islam. Jangan kita harap saya zikir je, Islam akan bangkit dengan zikir. Islam akan bangkit dengan kita tahajud. Memang itu salah satu daripadanya. Bukan itu saja. Zikir saja tak cukup. Quran saja. Kita kena melaksanakan Islam secara menyeluruh. Barulah layak kita untuk bersama dengan harakah tajdidiyah melaksanakan tajdid pada jalan Allah di akhir zaman. Kalau tidak, kita hanya akan menjadi penonton. Kalau nasib baik jadi penonton, kita bimbang, kita terkeluar daripada apa yang digambarkan sebagai orang yang hidup bersama dengan akidah yang benar. Jadi sebab ujiannya besar. Saya sebut tadi awal-awal tadi, cerita pasal ujian. Siapa yang baru masuk ni, tolong tengok daripada awal, insya-Allah.
Itulah insya-Allah sikit sebanyak mohon ampun kepada Allah Taala dan minta maaf kepada semua. Mudah-mudahan sikit sebanyak yang kita cuba sampaikan pada kali ini adalah kebaikan. Tak banyak pun sikit, mudah-mudahan sebagai satu nasihat yang daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Apa yang baik daripada saya, apa baik daripada Allah, apa yang tak baik itu dari sebab kelemahan diri yang banyak ni. Jadi dari sebab itulah Allah izin berlakulah keburukan. Jadi saya mohon ampun pada Allah dan minta maaf kepada tuan-tuan, puan-puan, sahabat-sahabat sekalian. InsyaAllah. Jadi saya nak mengajak mereka yang ada kelapangan untuk bersama-sama dalam majlis sahabat-sahabat Ansar yang ada kelapangan malam Sabtu malam kita ada buat ruqyah jama'i. Jadi insya-Allah mudah-mudahan kita boleh cubalah minta pada Allah supaya Allah angkatlah ataupun Allah sembuhkan ataupun Allah SWT izinkan supaya kita ni dalam proses penyembuhan dari sudut segalalah gangguan-gangguan, tak kira lah gangguan spiritual ke mental ke gangguan fizikal ke, semualah kita minta pada Allah supaya Allah berikan kepada kita kekuatan supaya layak kita untuk bersama-sama dengan Taifah Mansurah. Mudah-mudahan Allah pilih kita lah insya-Allah. Kalau Allah tak pilih pun kurang-kurangnya Allah kesian kat kita, Allah dah izinkan kita faham, kurang-kurang kita bolehlah dapat bau-baunya pun cukup lah. Kalau tak dapat duduk dalam pun kurang-kurang bau-bau pun cukup lah. Kurang-kurangnya supaya mudah-mudahan kita tidak sesat dengan bersama arus yang ada di sekitar kita insya-Allah. Aku li qouli hadza astaghfirullahalazim li wa lakum. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Allahumma innaka ta'lamu anna hadhihi al-qulub qad istamat ala mahabbatik wal taqat ala ta'atik wa tawahadat ala da'watik wa ta'ahadat ala nusrati syari'atik fa asikallahumma rabitataha wa adimuddaha wa hdiha subulaha wa amla'aha bi nurikal ladzi la yakhbu wa syarah suduraha bi faidil iman bik wa jamilit tawakkul 'alaik wa ahyiha bi ma'rifatik wa amit ala syahati fi sabilik ya Allah innaka ni'mal maula wa ni'man nasir. Rabbana atim lana nurana waghfir lana innaka ala kulli syai'in qadir. Rabbana atmim lana nurana waghfir lana innaka ala kulli syai'in qadir. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azaban nar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wa sallam. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun. Wassalamu alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Jadi insya-Allah mudah-mudahan Allah bagi kita kekuatan untuk ikhlas dan istiqamah insya-Allah. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.